Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpagi-pagi kita hari ini, apa khabar semua? Masya Allah. Adakah anda sudah bangun? Anak-anak sudah bangun? Masya Allah. Jika anda sudah bersama dengan Umi Rozita, silakan bagi salam. Jawab salam Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa di sana? Siapa yang berada dengan Umi Rozita sekarang ini, sila katakan I ataupun beri salam. Oh, baru seorang, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Muhammad Rozaini Bashrah. Ya, sila perkenalkan diri, dari mana, ada anak berapa, umur anak. Mungkin kita berkenalan dulu. Apa khabar Muhammad Rozaini Basri? Masya Allah. Saya suka ada man atau ada lelaki yang bersama ikuti program Umi Rozita ni untuk mengetahui tentang perkembangan anak-anak ini kan. Masya Allah. Su Hamid, Masya Allah. Sila share lagi Su. Okay, sebentar saya mau share lagi untuk biar ramai lagi yang berpagi-pagi hari ini. Kamisa, Kak Kam, Masya Allah. Apa khabar Kak Kam? Sehat? Adanya Kak Kam? Masya Allah. Alhamdulillah. Kita dah berumur ni. I'm 60 today Kak Kam. Masya Allah. Okay. Apa khabar Su Hamid? Sila perkenalkan diri. Adakah suara saya ni dengar? Okay, Rafida, Masya Allah. Sila share lagi. Adakah suara saya ni dengar? Jika suara saya dengar, sila katakan jelas. Alhamdulillah. Ila Muhammad, sudah ada 11 orang, Masya Allah. Alhamdulillah. Sila perkenalkan diri, sila bagi like, bagi love, okay. Sila bagi like, bagi love, Masya Allah. Sila share. Okay, sudah ada 10 orang. Kalau sudah ada 20 orang, kita boleh mulakan. Kita nak buang masa sebab kita nak berpagi-pagi hari ini kan. Masya Allah. Norish Mustafa, sila bagi love, bagi like, bagi love, bagi like. Masya Allah, saya nak share sekarang ini. Bagi saya masa sikit, saya nak share. Alright, jom kita share. Hari ini birthday Umi. Saya nak kongsikan, saya nak hadiahkan waktu saya 1 jam ini insya-Allah kepada anda semua. Dan tolong share banyak-banyak kepada semua ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang mempunyai anak 4, 5, 6 tahun. Boleh aja untuk anak yang lain pun. Sila share sebab saya nak kongsikan ilmu ini. Okey, sila boleh sambil itu sekiranya anda mau memperkenalkan diri, berapa orang anak ataupun umur anak. Okey, boleh kongsikan. Mungkin ada cucu juga, sila kongsikan. Sila share supaya ramai akan sambil buat sarapan tu boleh kuatkan suara untuk untuk mendengar saja, tak perlu memandang saya. Okey, boleh. Okey, Masya Allah. Sudah ada 10 orang. Masya Allah. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama Umi Rozita pagi ini. Jadi hari ni is a special day for me. I am 60 years old. Okay, siapa yang seangkatan dengan saya? Okay, kita sudah ada anak, ada cucu. Masya Allah. Sila share lagi supaya ramai yang akan bangkit untuk berpagi-pagi, untuk mencari waktu-waktu optimum ini untuk perkongsian Umi, sharing saja, dan Umi akan hadiahkan siapa yang stay sampai akhir dan dia memberi komen yang paling banyak. Umi akan hadiahkan Quran, sebuah Quran tafsir, okey, yang di bawah cetakan Karam Craft. Okey, jadi tafsir ringkas ini daripada karya Bestari, Umi nak hadiahkan. Terima kasih. Sila kongsi lagi. Sudah ada 15 orang. Come on. Kita tak nak buang masa sebab kita ada banyak kerja-kerja lain yang kita nak teruskan dalam pagi ini. Okey.
Baik, Masya Allah. Siti Hajar, Masya Allah. I owe you. Ingat tu, Masya Allah. Stephanie. Oh, so nice to have you here. Thank you for being with me, Stephanie. Semua jelas? Suara Umi ni jelas? Okay. Sila tunggu ke akhir siaran Umi Rosita sebab Umi nak hadiahkan 3 Quran tafsir ini kepada kepada 3 orang yang memberi komen hari ini, dan Umi nak hadiahkan e-book, okey, Ramadan e-book My Amazing Ramadan. Okey, siapa yang stay sehingga akhir ini, Umi akan sharekan ataupun Umi akan kongsikan My Amazing Ramadan. Okey ya, Waalaikumsalam Siti Hajar, Nur Azlina, Masya Allah. Sila nyatakan berapa umur anak anda, okey, supaya saya boleh fokus kepada topik yang saya nak kongsikan ni, aktiviti. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih atas segala doa Aida, James, Octus, Sharon. Oh, macam-macam sahabat saya ada, Masya Allah. Okey, sambil itu sila minum. Siapa yang belum minum, sambil-sambil boleh kita pastikan kita cukup air hari ini. Alhamdulillah. Okey, kita tunggu lagi dia. Hasliza Ramli, berapa orang anak? Ada anak, ada cucu, ada anak didik. Okey, sila nyatakan, sila share, sila bagi like, bagi love supaya saya bersemangat tak cakap seorang pagi ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Sila share, sila bagi love. Muhammad Qiyam, Masya Allah. Ya, Muhammad Abu Muhammad Qiyam, ayah kepada Mama Umar dan Umair. Masya Allah. Sila share Muhammad Qiyam. Very supportive parents, sentiasa mengikuti, follow aktiviti-aktiviti yang Umi sediakan. Masya Allah. Ada rakan-rakan pengusaha di sini. Okey, suara Umi jelas. So, Umi nak kongsikan lebih kurang 1 jam ini. Right, sudah ada 20 orang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya azizul jabbarul mutakabbir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nur, come here. Come here. Alah, cucu saya dah bangun tidur. Good morning. Assalamualaikum. Baik. Azlina 8 tahun, 5 tahun dan 2 bulan. Oh, Masya Allah, Ustaz Nazri. Sila share, Ustaz. Sharekan pada sahabat-sahabat Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Ilahi. Umi kini berumur 60 tahun. Today is my 60th birthday. Dan malam tadi kami meraihkan birthday Umi ni di Zoom. Okay, all my children berkumpul di Zoom, dan selalunya kita memang celebrate, kita berkumpul seperti is like housewarming kan. Tapi sebab kita tidak sempat untuk berbirthday. Okay, kita cuma bertemu dalam Zoom. Okay, Eva, tolong ambil remote kipas tu. Baik, jadi sempena birthday Umi ni, Umi nak sharekan kepada ibu ayah terutamanya aktiviti yang sesuai dalam musim PKP ini. Are you ready with me? Say I. Who's ready with me? Say I. Terima kasih. Okay. Baik, dalam keadaan new normal ini, dalam keadaan dunia yang new normal, keadaan ini akan menjadi normal kepada kita mungkin untuk beberapa bulan, dan era baru ini haruslah kita survive. Okay, Umi nak kongsikan 3S itu. Kita kena survive, teruskan survival kita ini. Nak tak nak, anak kita adalah bersama kita 24 jam. So we have to survive untuk memastikan anak kita terus disantuni. Di manakah anak kita sekarang? Ya, Noria, Ila Muhammad, Ratna, Masya Allah. Di manakah anak kita sekarang? Mereka tak ada di mana-mana. Mereka di rumah. Okey, so sama ada di bersama kita, okey, ataupun mungkin ada yang anak mungkin bersama keluarga yang lain, tapi survival kita adalah kita 24 jam dengan ahli keluarga kita. Setuju? Setuju.
So untuk itu kita kena sustain. S yang kedua adalah sustain kita punya momentum, kita punya energy, kita punya emosi untuk boleh bersama anak kita dan ahli keluarga kita. You are the first person, si ayah ataupun si ibu adalah orang yang terpenting sebagai ketua keluarga si ayah untuk menjaga survival ini, untuk sustain sepanjang PKP ini supaya anda sukses. Untuk anda sukses, you have to know peranan masing-masing. Untuk itu, Umi perlu kongsikan. Pertama, silalah pasrah. Sila pasrah. Masya Allah, Rozilawati Madrus, Zuliana, Nur Azlina, Masya Allah. Ya, muda. Sangat muda. Alhamdulillah. I feel young. Ada yang ucapkan selamat 16th birthday. Alright. Jadi, kita pasrah. Bila kita pasrah, kita boleh survive dengan lebih aman. Kita pasrah jadi PSS. Okay, siapa yang boleh catat, sila catat supaya kita tidak lost. Okay, it's good to write. Okay, kita tulis supaya kita boleh stay fokus dan kita simpan nota ini. Jadi 3S tadi, survival, sustain dan sukses, itu adalah tempoh yang kita akan lalui dan kita akan terus sukses bila kita pasrah, reda. Dalam pada itu kita bersyukur. Kita bersyukur pada Allah yang Sang Maha Esa yang telah memberikan kita hadiah ini. Usah mengeluh, dengan itu kita harus sabar. Cabaran macam-macam. Macam-macam cabaran yang kita lalui. Okey? Jadi PSS itu apa? Pasrah, syukur dan sabar. Tak perlu kita nak menjahit. Ya Allah, bila ni habis PKP? Tidak perlu. Okay? Tapi, menangislah di malam hari. Allah dengar. Usah mengaku kalah. Usah mengaku kalah dalam kita melalui cabaran-cabaran ini. Okay? Ya Mizari di Montessori. Okay, tak usah. Ya Maizara, Fida, apa khabar? Aicin, Masya Allah. Usah kita mengeluh. Nampak tak kupu-kupu bagaimana rama-rama menjadi? Ia bermula daripada hidup dalam kepompong itu. Daripada ulat bulu dan dia dibesarkan, disempurnakan kejadian dia. Dia terpaksa survive dalam kepompong itu. Dan sekarang ini kita berada dalam kepompong itu. Dan kita menguatkan tenaga kita sekarang ini, mempercukupkan bekalan-bekalan itu untuk kita pecahkan kepompong itu dan kita boleh terbang indah. Rahimah Isnin, saya sudah mula Rahimah, Masya Allah. Tolong share Rahimah. Ismawati, Tadika, Sri Ilham Cermelang, sila share. Okey, apa khabar semua? Masya Allah. Jadi saya sudah katakan, jadilah rama-rama. Selepas ini kita akan sukses. Alright. Untuk itu, kita kena terus jadikan hidup ini magic. Ingat tak doa Nabi Zakaria? Doa Nabi Zakaria itu adalah benda yang impossible. Sehingga ia mendapatkan seorang anak. Jadi, Allah kan ada. Jadi, jadikanlah cabaran di masa PKP ini, masa musim COVID-19 ini sebagai satu hadiah pada Allah dan teruslah berdoa. Terus berdoa pada Ilahi kerana Allah tidak mensia-siakan apa yang diberikan kepada kita. Ya, surah Al-Baqarah ayat 86, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, semua tu sudah membuktikan ada sebab kenapa Allah menguji kita ini. Sebab inilah hadiah Allah. Alright, Nordiana, how are you Nordiana? Masya Allah. Diana, Masya Allah. Thank you Di. Sila share ya Di. Bonda tengah sedang berkongsi, sudah mula perkongsian. Jadi kita jadikan hidup ini magic. Okay. Dengan itu, Umi nak mulakan hari-hari kita ini dengan memastikan we are ready. Sediakan diri kita ini berpagi-pagi. Musim yang 3 bulan mungkin kita akan berada. Okay, ini dah masuk bulan yang kedua. Okay, 3 bulan ini mungkin tak pasti lagi anak kita ke sekolah ke tidak. Tak tahu bila start sekolahnya. Dan kita akan mungkin work from home.
So mentally kita kena prepare untuk bersama dengan anak kita. Sebab itu amalkan untuk berpagi-pagi. Kalau dulu kita mungkin bangun pukul 5.30, mandi dan pergi kerja. Now is the time untuk kita tidur lebih awal. Aki, Masya Allah Aki, tolong share Aki, share lagi Aki. Masya Allah, Muhammad Firdaus. Okey, jadi kita perlu membuat jadual hidup kita itu untuk letakkan harapan, cita-cita untuk bangun lebih awal. Dulu mungkin kita bangun 5.30, ready untuk solat dan sebagainya. Tetapi masa musim PKP ini, kita anjakkan awal lagi untuk kita berpagi-pagi dengan Allah. Kita kejutkan ahli keluarga kita, kita kejutkan kawan-kawan kita untuk kita buat apa? Kita bersama Allah. This is the golden moment yang kita perlu agihkan masa berkualiti bersama Allah. Kita minta lah apa kita nak. Allah itu magic. Allah itu magic menyebabkan apa saja yang kita minta akan diberinya. Yakinlah, yakin. Waktu yang paling magic yang Allah akan beri adalah waktu pagi. Sebab itu waktu tahajud, waktu Roslina, Masya Allah, mastermind, amazing seed, Masya Allah. Masya Allah, teacher Fari. Chun, I am 16. Alamak, perasan. Okay, the golden moment kita dengan Allah di waktu pagi. Jadi, sudahkah itu dah masuk dalam jadual kita? So, kita dah sembahyang, kita dah mandi awal pagi. So, bila kita dah mandi awal pagi, kita dah kejut ahli keluarga kita untuk solat subuh, kita mesti menggalakkan untuk berjemaah. Masa inilah kita test ataupun kita minta anak kita bergilir-gilir untuk azan. Biar semua jiran-jiran kita dengar anak kita azan, okey, dan kita berjemaah, kembangkan sejadah, kita ready bertelekung dan kita ajak semua anak kita solat berjemaah. Dengan itu kita dah mandi pagi ni, so fresh tak badan kita. Dan kita dah rangka kerja kita, dah ada sudut-sudut kerja kita, ruang-ruang untuk anak kita membuat aktiviti. So golden moment yang pertama adalah waktu sarapan. Okay? Golden moment kedua adalah waktu sarapan. Rebutlah peluang ini untuk bersama anak, untuk kita menerapkan nilai-nilai sunnah itu. Kan dalam masa makan kita ada adab makan. Ikutkan dalam yang pemerhatian dan kajian Umi, dalam makan saja kita ada 13 adab, 13 sunnah. Itulah aktiviti yang perlu kita terapkan. Di akhir nanti Umi akan kongsikan. Alright? So, hidup kita magic. Kalau kita rasa susah, kita fikir susahnya hidup para sahabat Nabi dulu. Okay? Dalam waktu susah ini, paksa ikat perut. Okay? Masih bersyukur. PSS, pasrah, syukur dan sabar itu kita pegang erat. Okay? Nanti tolong komen banyak-banyak sebab Umi akan hadiahkan 3 tafsir Quran ini. Dan Umi akan hadiahkan e-book My Amazing Ramadan. So stay with me. Umi akan pilih di antara 3 nanti siapakah yang akan mencatat. Kalau ada ramai yang mencatat, okay, Umi akan hadiahkan pada 3 orang yang banyak mencatat poin-poin yang Umi cakap. Okay, ready to grab these 3 Quran yang Umi akan hadiahkan sempena genap Umi 60 tahun. Baik. Sudah ada 2 golden moment. Jadi bila kita bertemu dengan anak kita, apakah kata-kata utama yang kita beri pada dia? Okey, kita ambil sunnahnya. Okey, Nabi buat apa? Nabi bila bersama anak itu, ya Marina Mansur, Norish, Nur Syara, Nabi bila bertemu dengan kanak-kanak, apa dia buat? Ada 4 bahagian anggota. Anak suka dipeluk. So that is another golden moment, 1 second. Okay? Kita usap kepala dia, kita pegang dahi dia, kita sentuh pipi dia dan kita cium tangan dia. Masya Allah, jika kita dapat beri saat itu kepada setiap anak kita, tak kiralah anak kita yang kecil, anak kita yang umur 4, 5, 6 tahun, anak kita yang 10 tahun, hatta anak kita yang remaja. Okey, jadi mereka perlukan sentuhan. Okey, bahasa cinta anak
adalah dia perlukan sentuhan touch itu. Okey, antaranya adalah masa kita cium dia. So, golden moment ini adalah bila kita jumpa setiap anak kita, kita minta pelukan itu. Kita berikan pelukan itu. This is the best time ever sewaktu cuti COVID ini. Sewaktu kita ada kat rumah ini. Tegur anak kita, beri affirmation dan kata-kata pujian. Okay? Jadi, Marina, sentuh dekat mana Marina? Sentuh kepada ubun-ubun ni. Letak tangan kita dekat ubun-ubun anak kita. Letak dekat dahi ini. Pegang pipinya. Beri pujian pada dia. Okay, beri perhatian itu. That is the bahasa cinta yang paling best. Kita affirm, Masya Allah, I love you. How are you today? Cantiknya anak mama dah mandi, dah ready untuk solat. Tolong mama buat breakfast. Beri perhatian, pandainya. Okay, dan quality time itu dia rasa so golden sebab kita dapat memberikan touch itu. Peluk anak itu. Alright. Baik, jadi kita sudah beri 5 bahasa cinta. Walaupun 5 itu adalah kata-kata daripada orang barat, okay, it's okay. Sebab Nabi dah buat dulu. Apa perkara dia 5 dia? Affirmation. Your love affirmation. Mama sayang, Masya Allah, adik bagus hari ni. Bagi dia reward dengan, Mama ada buat breakfast yang best hari ni. Okay, Nomi, okay, Nur Fazila. Lepas tu bagi dia perhatian. Okay, adik hari nak buat apa? Okay, yang ketiga, bagi dia waktu yang quality. Beri pertumpuan pada beberapa minit saja cukup untuk dia rasa kita beri perhatian dan kita access dia benda yang dia perlukan. Contoh nak pakai baju lah, nak zip baju, nak cari towel tak jumpa, kita bantu dia. Okey, dan sentuhan tu kita buat. Jom kita kongsi-kongsi, Masya Allah. Kita kongsi lagi supaya ramai ibu ayah akan rasa tenang, tetap menang. Alright. Lepas itu, kita pegang kepada surah Luqman. Okey, surah Luqman ayat 17, 18, 19. Untuk mendidik anak, kita kena pegang pada surah Luqman. Jom kita baca. Siapa ada Quran, ada mushaf, ada Quran, jom kita buka. Ayat berapa saya kata? Ayat 17, 18, 19. Okey. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat makruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Surah ini Farhana Mustafa, Masya Allah, Nurwati, Nurizan, apa khabar Izan? Sila share, sila bagi love kat saya supaya saya dapat semangat sikit. Sila share kepada semua kawan-kawan, semua kawan-kawan ada anak, okey? Norish, sentuhan, bahasa cinta 5 Norish. Okay, apa dia 5 itu? Adalah pujian, reward, perhatian, waktu yang quality dan touch. Okay, ya. Yeah. Surah Luqman itu ayat 17 tadi sudah saya nyatakan. Okay, kita kena galakkan waktu ini untuk anak sentiasa buat yang baik. Kita adalah pendakwah. Okay, dan kita cegah anak buat mungkar. InsyaAllah kita galakkan dan kita cegah. Okay? Dan perangai anak-anak kita itu kita adalah bersabar. At-Taghabun surah 14. Catat balik. At-Taghabun ayat surah At-Taghabun ayat 14 juga telah berpesan untuk kita sabar. Kita maafkan. Kita maafkan dan kita mendoakan. Okay? Kita kena maafkan anak kita. Mungkin time ni dia malas nak bangun. Dia mungkin bermalas-malasan. Dia ada perkara yang kita tak suka dia buat. Waktu ini ibu ayah tolong jadi ibu ayah yang sangat fleksibel. Kan kita hari-hari jumpa dia kan? Dia ceritanya lu lagi. Hari-hari kita jumpa dia. Ya Hani, surah At-Taghabun. Sabar, maafkan dan doakan anak itu. Jadi ini adalah ayat-ayat penenang. Baik. Dan ayat 18 yang saya nak kesankan, nak fokuskan hari ini. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu daripada manusia kerana sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Okey? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga diri. Okey? Jadi ayat ini perlu kita terapkan dalam diri anak itu supaya jadi anak yang baik dan tidak sombong.
Okey, sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Udah. We now dah zero. Kita dah balik kepada back to nature. Tak ada apa yang kita banggakan. Mr. Corona dia tidak kenal siapa-siapa. Mr. Corona dia tidak kenal sama ada dia anak atau orang tua, sama ada dia orang miskin ataupun orang kaya, sama ada dia adalah pekerja ataupun menteri ataupun raja. Dia tidak kenal. Semua terpalit dengan cabaran Mr. Corona ini. Allah kirimkan Mr. Corona ini untuk kita jangan sombong. Jangan kita belagak lagi dah. Umi dah 60 tahun harus memikirkan kubur. Harus memikirkan tabung kubur Umi. Sebab I am 60. My husband, arwah suami meninggal di usia 60 tahun. Dan siapa saja Allah nak uji untuk mendapat COVID-19 ini boleh. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan sikap kita. Didiklah anak kita berdasarkan surah ini yang kita jangan sombong. Bagaimana tidak sombong? Jom. Yang seterusnya ayat 19 surah Al-Luqman. Dan sederhanakan dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Masya Allah, ayat ini sangat-sangat terpalit dengan kita sebab setiap waktu kita bersama anak kita, setiap waktu kita bersama keluarga kita. Ayat ini, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Dalam keadaan sini tidak ada istilah jerit, tidak ada istilah marah, tidak ada istilah labeling, membanding-bandingkan, mengungkit-ungkit. Tidak boleh. Apa dia? Poin dia? Tidak boleh label, tidak boleh membanding, tidak boleh mengungkit, tidak boleh bias ataupun tidak pilih kasih. Semua anak adalah sama. Okey, waktu ini adalah waktu yang paling penting untuk kita mencurahkan kasih sayang kita pada anak. Ibu ayah, anak-anak kita sangat merindui kita. Kalau di hari normal biasa, okey, sebelum COVID itu, kita dah pagi-pagi kita dah bertebaran ke dunia masing-masing. Sekarang ini kita berkumpul dalam dunia kompompong itu untuk membentuk diri kita, untuk survival diri kita, untuk sebelum kita terbang menjadi rama-rama yang cantik. Pegang pada 3 ayat surah Luqman ini ibu ayah, insya-Allah. Sila share lagi Zabeda, sila Hani, masya-Allah. Siapa yang bakal mendapat hadiah saya ini, ada 3 orang hari ini yang akan mendapat hadiah yang Umi akan kirimkan kepada anda, yang banyak mencatat, okey? Banyak mencatat apa poin yang Umi sentuh pada hari ini. So, bahasa kita, communication kita sangat penting dalam kita bersama keluarga kita. Okey, komunikasi kita adalah satu medium yang akan menentukan bagaimana hubungan kita seterusnya. Maka ibu ayah, communication anda bersama suami anda adalah yang paling penting. Thank you Miza kerana mencatat. Your communication with your husband kena menggunakan 5 golden bahasa cinta itu. Okey, perkataan sayang itu, perkataan terima kasih, perkataan minta maaf, perkataan I love you, bermain setiap hari. Okey, little things. Okey, anak please close the door. Thank you, I love you. Kita biasa-biasakan. Yang tak biasa, okey, kita biasa-biasakan. Sebab surah Luqman dah kata kita kena lunakkan suara kita. Dalam ayat 19. Luqman ayat 19. Surah Al-Luqman ayat 19. Jadi, anak itu melihat kita. Anak itu melihat gerak-geri kita, tutur kata kita, langkah kita. Anak lihat. Anak itu dalam tempoh ini, 6 tahun pertama, dia melalui tempoh yang sangat absorbent. Dia absorb. Ya Nurul Fatin, thank you. Dia absorb segala yang dia lihat. Sila share lagi kawan-kawan. Sila share supaya saya terus bersemangat untuk bersama anda pagi ini. Sila share lagi supaya
ramai yang akan bersama dan ada 3 orang yang bertuah yang akan mendapat hadiah sebuah Quran tafsir, okey, dan juga e-book My Amazing Ramadan. Okey, siapa mahu sila angkat tangan. Siapa mahu sila say I. Saya mahu tafsir Quran. Sila nyatakan saya mahu tafsir Quran. Alright. Okey, untuk kita bekalkan kepada sepanjang hidup kita, terutama di waktu Ramadan ini. Masya Allah. Sila share lagi. Sila bagi like, sila bagi love. Okey. Apakah deria yang anak gunakan? Okey. Deria yang anak gunakan ada 5. Pandang saya. Okey. Deria itu adalah deria mata. Okey. Deria telinga. Okey. Deria hidung. Deria rasa. Dia menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bau, lidah untuk rasa, tangan untuk sentuh. Kak Razi, Alhamdulillah, terima kasih Kak Razi. Sila share kepada semua orang-orang permata kita. Kak Razi, I am 60 today. Kak Razi pasti lagi awet muda kan? Alright. Okay, so deria ini anak lihat. Dia gunakan mata dia untuk melihat gerak-geri kita. So, aktiviti kita bersama ahli keluarga kita perlulah aktiviti yang dia absorb. Wow, hari ini Abah tolong jemur kain. Agak-agak rasa apa? Bangga tak anak itu melihat Abah dia jemur kain? Hello sang Abah, ada di sini sang Abah? Farida, ada sang Abah di sini? Siapa Abah jemur kain? Okey? Jadi, bila anak itu lihat Abah dia rajin, anak itu akan menjadi terdorong untuk mengikut seperti Abah. Bila anak tu dengar ibu ayah berkomunikasi dengan cara baik, dengan lembah lembut, anak itu terdorong. Okey, terdorong untuk berkomunikasi dengan lembut. Bahasa cinta ini dicurahkan. I love you, thank you, I'm sorry. Biasa-biasakan. Dia absorb daripada apa yang dia lihat, apa dia dengar. Kejap, itu dua deria yang sangat mustahak. Okey, lepas itu ibu ayah kena pastikan kita raikan setiap kepelbagaian kecerdasan anak. Apa saya kata? Ibu ayah kena raikan dia punya multiple intelligence. Fitrah anak itu dia suka benda yang baik. Fitrah anak itu dia suka melihat ayah dia buat yang baik. Dia suka melihat ibu dia buat yang baik. Dia suka mendengar benda-benda yang baik. Sebab itu, raikan anak kita dengan perkara-perkara yang baik. Siapa tahu berapa kepelbagaian kecerdasan anak kita ada. Raikan anak kita itu unik. Keunikan anak kita itu kita raikan. Perbezaan anak kita itu kita raikan. Sebelum ini dalam live Umi sebutkan tentang anak itu mungkin anak yang lasak. Anak yang lasak yang kita labelkan itu, stop labeling anak lasak. Sebab anak yang kita labelkan lasak itu sebenarnya dia ada anak yang cerdik, yang dia ada tenaga yang banyak berlebihan, dan kita perlu sediakan ruang-ruang dia untuk dia mengeluarkan tenaga itu. So dia unik di segi itu. Okey, anak juga adalah anak yang unik dan berbeza jika anak itu banyak bercakap. Sebab dia ada intelligence seperti linguistik, logical linguistic intelligence. Okey, dia suka bercakap. Siapakah yang akan bakal mengganti Perdana Menteri nanti sekira anak itu tidak bercakap dari sekarang? Kita hargai, kita raikan apa saja yang anak kita katakan. Kita puji, kita sentuh, kita angguk, kita pandang mata dia untuk meraihkan pelbagai kecerdasan anak. Baik. So, kita buat apa? Pertama, kita raikan. Kedua, kita puji dan kita hargai dan kita beri perhatian. Okay? So, bila kita meraihkan tu, kita memberi the golden moment itu. Golden moment tu untuk dengan 4P. Apa dia? Kita penerimaan. Kita terima anak itu, dia rasa dia berharga. Dia rasa dia diterima. Okay, dia rasa seronok. Kita hargai dia. Setiap benda yang dia buat baik, kita hargai. Dan kita beri dia P yang seterusnya. Kita beri pujian ke atas setiap tingkah laku dia baik itu.
Okey, penerimaan, perhatian, penghargaan, pujian dan pelukan. 5. Jadi bila kita lakukan 5 ini, okey, 5 ini, jadi 5 ini akan merasa jadi golden moment dia. Okey? Ya. Golden moment itu ada 4, siapa boleh tulis 5P itu? Penerimaan, perhatian, penghargaan, pujian, pelukan. Tak ada aktiviti lain dah dalam musim cuti COVID ini, hanyalah dengan kita meraihkan anak yang unik, yang berbeza itu, dan ada kepelbagai kecerdasan itu dengan 5P ini. Okey? Jadi untuk kita meraihkan anak itu supaya tidak sombong, seperti dalam surah Al-Luqman ayat 19 itu, okey? 18. Surah berapa? Surah Luqman ayat 18. Apa key point dia? Janganlah memaling wajahmu daripada manusia. Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga diri. Okey? Kerana itu, dia kena pasti dia adalah anak yang sangat baik pada diri dia. Berpagi-pagi kita dengan anak untuk kita suntikkan kolam jiwa dia untuk dia buat baik pada diri dia. Apakah aktiviti dia untuk dia buat baik? Pertama, kita bergerakkan dia bangun pagi untuk dia masuk ke tandas, untuk dia membersihkan diri dia. Okay? Bersihkan diri dia itu untuk dia mandi pagi, gosok gigi. Dalam itu, dalam saja lagi di akhir sesi saya akan kongsikan adab-adab mandi itu. Okey, dah dekat jam 8.45 dah. Jadi kita kena galakkan anak itu myself good. Okey, sebagai anak itu khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Setiap anak itu khalifah. Imam Ghazali dah pesan, the first 7 years anak itu adalah raja. Dan kita terpaksa perlu memberi kasih sayang. Bukan terpaksa, perlu. Bukannya kehendak, tapi keperluan anak beri kasih sayang sebab dia raja the first 7 years. So kita jadikan dia raja untuk make themselves good. Kita hargai dia. Wow, amazing. Adik bangun pagi hari ini. Adik gosok gigi. Adik solat dengan mama. Walaupun tak cukup sempurna solatnya. Jadi selepas itu kita galak dia untuk dia tidak sombong seperti dalam ayat surah Luqman tadi, okey? Dan surah 18 19 itu untuk dia make him help others to become. Pertama, kaedah khalifah ada 3 sebut tadi, 3. Adalah make myself good. Jadi dia jaga diri dia. Kita pun jaga diri kita. Pagi-pagi kita dah mandi, kita dah mengaji, kita dah mak surat, kita dah berzikir, kita dah asma' husna. Jadi kita bantu anak itu untuk make themselves good. Dia akan ada, I want to make myself good. How? Saya solat, saya mengaji, pandai baca Quran, saya tolong mama, tolong abah. I am good. Okay, kita support dengan 5P itu. Seterusnya, kaedah khalifah yang seterusnya adalah help others to become good. Kita buat aktiviti seharian dengan anak itu untuk dia merasa dia perlu menjadi assistant kepada setiap ahli keluarga dia. Dengan kaedah 5P tadi, dengan kaedah 5 bahasa cinta tadi. Ya Sheila, Masya Allah Sheila, sila kongsikan Sheila, sila sharekan Sheila tips yang saya nak kongsikan ini. Jadi bila kita rasa dia, kaedah khalifah yang kedua adalah help others to become good. Yang pertama tadi, make myself good. Lepas tu dia bantu others to become good. Mana help others to become good. Dia punya assistant untuk tolong adik dia, jadi assistant untuk tolong abang dia, dia jadi adik sebab dia membantu keluarga dia, dia bantu jiran dia. Okey, sehingga kan dalam keadaan musim COVID ini dia akan help the physical world harmony, clean and beautiful.
Itu adalah kaedah khalifah yang ketiga. Siapa boleh catat 3 kaedah khalifah ini? Saya cakap sekali saja. Pertama, help myself to become good. Help others to become good. Help the physical world harmony, clean and beautiful. Kita nak jadi dia seorang pendakwah. Seperti ramai di sana yang keluar untuk beri sumbangan. Apakah sumbangan yang telah kita berikan kepada ummah di luar sana? Sudahkah kita melakukan infak? Sudahkah kita bersedekah? Kita galakkan untuk anak kita menabung, untuk ada cara untuk kita bersedekah. Okey, hidup ini akan lebih berkat adalah bila kita bersedekah, bila kita sentiasa membantu orang, dan apa yang kita beri itu adalah sebenarnya saham kubur kita. Okey, contoh mudahlah untuk help others to become good ataupun help the physical world harmony. Jadikan rumah itu harmoni. So dalam rumah ini kita kata let's everybody make this rumah kita world of harmony. Jom kita tulis sambut Ramadan, my house of harmony. Okay, dengan contohnya lah kita didik anak kita itu untuk membuang segala benda, membantu benda-benda yang menghalang jalanan. Kan itu sunnah. Okey, kutip mainan yang jatuh, mungkin terpijak, mungkin di rumah kita ada nenek, ada atuk. Kan sunnah itu kita memastikan tidak ada benda-benda yang menghalang jalan. So dia adalah dia adalah insan yang telah membantu untuk make the rumah dia harmoni, clean and beautiful. Ibu Effie, Masya Allah. Thank you Ibu. Turut bersama saya. Tolong share Ibu. Share banyak-banyak kepada seluruh orang Bandung, orang Indonesia. Ibu, Umi nak sharing hari ini. Umi nak share sempena umur Umi 60 tahun. Okey, hari ini Umi nak share tips bagaimana kita nak buat aktiviti dengan anak. Alright. Baik, seterusnya adalah anak itu ibu ayah. Kerja dia tak ada lain. Kerja dia memang main. Kerja dia adalah main. Itu kerja dia. Fitrahnya adalah bermain. Betul Ibu Evi? Okey. Fitrahnya adalah bermain. Maka dalam hidupnya kita tidak boleh memberhentikan dia daripada bermain. Okey? Tidak boleh. Sebab itu adalah kerja dia. Jadi dalam kita beraktiviti di rumah ini, banyak aktiviti yang kita boleh buat bersama anak untuk dia rasa terus bermain. Okey? Betul Hani? Ya Hani, pagi ini saya minum air madu lemon. Madu yang berisi lemon. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Ya, hadis tadi menunjukkan kita membuangkan halangan di jalan. Itu adalah kerja yang sangat mulia. Siapa boleh catat 3 kaedah khalifah tadi? Siapa boleh catat? Umi ada hadiah. Umi nak bagi hadiah kepada anda yang sangat-sangat banyak komen. Hari ini ada 3 hadiah Quran yang Umi nak hantar ke rumah masing-masing. Okay? So, aktiviti bermain itu macam-macam. Sebagai hamba Allah itu, kita galakkan dia untuk sayang diri dia, dan dia kita didik dia every 1 hour. Kita ucapkan Alhamdulillah, kita ucapkan Masya Allah, supaya dia ingat Allah. Ingat Allah. Okey, apa-apa kita doa ya, kita minta pada Allah ya. Kadang-kadang anak itu dia nampak dekat mana-mana, mama nak ni, insya-Allah kita berdoa pada Allah. Kita pun taruh tangan. Cucu saya bila dia nak macam-macam, ayah nak ni, okey insya-Allah nanti kita kumpul duit. Jom kita berdoa. Doa ya Allah, berikanlah Yas hadiah. Itu je. Berikanlah Yas hadiah. So kita galakkan untuk anak itu bersangkut rezeki dia kepada Allah. Okey, sangkut rezeki kepada Allah supaya dia terus beradab. Okey, terus beradab dan dia menyantuni diri dia, menyantuni keluarga dia. Sebab dia sudah lihat kita yang beradab dulu. So dalam kita nak beraktiviti, ada banyak aktiviti yang perlu kita terapkan.
Pertama, aktiviti fizikal. Bangkitkan fizikal dia, dorong fizikal dia. Lepas tu kita nak tengok, kita kembangkan bahasa dia, kita bercakap dengan baik dia. Surah Luqman tadi ayat 19, kita lunakkan suara kita, kita zikirkan ayat Quran kat dia. Itu adalah itu adalah kata-kata yang kita nak pasak ke minda dia, supaya bila dia ada apa masalah, dia akan sentiasa ingat Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, subhanallah. Pernah tak lihat seorang baby yang seorang anak-anak 3 tahun melihat seorang bayi yang secara spontan dia terus tepuk anak itu? Okey? Kita zikir ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak ini pasti anak yang telah dididik dengan baik oleh mak dia, okey, untuk sentiasa mengeluarkan kata-kata zikir itu. So untuk anak 4-5 tahun tu, kita buat apa saja aktiviti fizikal untuk menggerakkan otot kasar dan halus dia. Kalau di rumah kita nak dia jemur kain, kita ajar dia untuk jemur kain, cara jemur kain. Okey, untuk dia menggerakkan otot kasar tangan dia. Cuci pinggan, kita ajar dia untuk beraktiviti cuci pinggan. Tak payah kita nak fikir aktiviti di tadika, di taska. 4-5 tahun sudah kuat dia punya badan dia, motor kasar, motor halus dia sudah kuat. Jadi kita galakkan banyak aktiviti fizikal untuk dia bantu aktiviti yang untuk seperti membantu kita membuat dough, nak buat donat, nak buat cekodok, nak buat kek. Kita galak dia untuk mengacau adunan kek itu. Jadi dengan zikir. Okey, dan kita kalau dia ada masalah, kita zikir lagi, ya Latif, ya Ghafur, macam-macam kita boleh galakkan sambil buat kerja. Perkembangan bahasa, kita nak galak buat apa? Kita bercakap dengan anak ini. Masalah kita galakkan, mama ni sedang nak buat kek, nak buat donat, ini bahan dia, ini yeast. Okey, ini tepung. Kalau nak buat donat, kan tepung gandum. Ini gula, ini telur. Jadi kita galakkan bahasa itu. Jadi boleh buat anak itu buat journal untuk perkembangan bahasa dia. Journal membuat donat bersama mama. Okey, jadi kita galakkan anak itu untuk mengkembangkan aktiviti motor kasar dia, fizikal dia, motor halus fizikalnya, bahasa dia, dan dalam membuat donat contohnya. Okey, kreativiti pula bagaimana? Kreativiti pula adalah mungkin dia nak bentuk donat tu macam mana. Terserahlah, dia nak buat donat dia bentuk bulat, bentuk pitalan, mungkin dia nak buat huruf S, it's okay. Kita galakkan untuk anak tu berkreatif semasa buat aktiviti buat donat. Bagaimana kita nak dia rasa bersosial dan berempati? Mungkin kita boleh menggalakkan dia berkongsi dengan siblings yang lain, adik-beradik yang lain. Okey? Dan awal maths dan sains macam mana? Cuba dalam aktiviti buat donat saja sudah ada perkembangan awal maths. Dia mungkin kira, okey, 1, 2, 3, 4, satu baris. Okey, baris yang pertama. Okey, 5, 6, 7, 8. Baris yang kedua. Okey, dia menghitung. Okey, dia menghitung di situ. Bagaimana awal maths pula? Okey, bagaimana awal maths pula? Ataupun awal sains. Contoh, bila buat donat saja, semasa donat itu belum lembut, dia berat kan? Mungkin dia buat perbandingan. Ini donat yang belum kembang. Dia berat. Dan ini donat sudah kembang. Suruh dia cari. Suruh dia pilih donat yang dah kembang dengan donat yang belum kembang. Okey? Contoh, donat yang dah kembang baru kita masuk dalam kuali. Kita buat eksperimen pula. Mungkin donat itu dalam minyak yang tak panas. Apa jadi pada donat? Lepas tu kita panaskan minyak untuk pastikan donat itu dimasuk dalam suhu panas yang minyak yang panas yang betul dan dalam keadaan donat yang ringan. Nah, itukah aktiviti yang sudah banyak perkembangan berlaku. Perkembangan apa?
adab kita dah jaga, kita dah pastikan dia ready, kita dah baca doa sebelum buat aktiviti fizikal, motor kasar, motor halus dah berjaga, berborak-borak dengan dia sudah berlaku, kreativiti sudah berlaku. Okey, kita sasiah, sosial emosi macam mana? Okey, ini donat abang, ini ayah, ini untuk adik. Okey, okay. Berapa donat kita nak buat? Kita boleh kongsi. Ada 20 keping donat. Contoh dia kira. Maths dah berlaku. Sains dah berlaku. Alright? Dan bila kita galakkan dia untuk buat sendiri donat itu, dia masukkan dalam kuali dengan minyak panas itu, perlukan apa? Perlukan keterampilan diri. Jadi dia mesti confident, yakin dan kita terima seadanya. Walaupun donat itu penyet lah, tak cantik lah, dia tertekan lah, it's okay. Raikan. Okay? Dan kalau dalam buku pentaksiran ini, buku tadika ini, kalau ibu ayah nak ikut, memang tak terikut. Di tadika kami ada berapa bidang, berapa tunjang untuk anak yang 4-5 tahun. Ada 6 tunjang. Okay? Tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang sains dan teknologi, tunjang kemanusiaan. Siapa dapat bagi tahu tunjang-tunjang itu, saya bagi hadiah. 3 orang je lah. Okay, siapa yang first yang dapat. Okay, ada 8. Siap semua orang buka buku. Okay, ada 6 tunjang yang kita boleh terap dalam satu aktiviti. Okay, bagaimana pula tunjang kemanusiaan? Okey, tentang tunjang apa? Kemanusiaan. Apa kata anak itu setelah siap donat itu dan kita masak lebih. Adik, apa kata kita aduh donat ini lebih sikit? Kita boleh bagi jiran kan? Jadi sikap kesantunan pada jiran, pada orang susah. Dan hari itu kita galakkan anak itu untuk masak bersama kita dan kongsikan kepada jiran ataupun orang sebelah. Boleh tak kita galakkan keusahawanan? Why not? Tiba-tiba kita letak kat, saya ada donat untuk dijual hari ini. Anak saya belajar menjadi usahawan. Okey ke? Okey. Okey sangat kan? Nampak tak aktiviti yang boleh kita buat dalam rumah? Okey, sudah hampir jam 9. Saya menjanjikan menjanjikan beberapa aktiviti dan juga sunnah itu. Dalam anak itu make myself good, ada beberapa adab yang kita perlu terapkan pada anak itu. Baik, ada soalan sebelum tu? Ada soalan? Sila share lagi. Saya boleh lanjutkan masa kalau anda still bersama saya. Okey, kalau anda stay bersama saya boleh melanjutkan masa sikit sebab Umi nak kongsikan 2 adab hari ini. Umi nak kongsikan 2 adab hari ini. Pertama, adab ketandas, okey, dan kedua adab makan. Kita nampak adab makan dan ketandas ni benda yang kita buat hari-hari kan, tapi sebenarnya ada Hani, masya-Allah, makan bakal jadi juara ni Hani. Okey. Jadi adab ketandas itu dalam kajian saya ada 11 adab. 11 SOP dia. Okey, mau dengar dengan saya? Siapa nak dengar lagi? Sila kata I. Okey, betul Hani. Tiga orang yang bertuah, saya akan hadiahkan satu Quran dan saya akan hadiahkan satu buku ini. Okey, supaya ibu ayah boleh rujuk buku ini. Okey, nak dengar Hani, masya-Allah. Pertama, kita galakkan anak itu sebolehnya lah. Kalau dia boleh memakai tutup kepala, ambil serkup ke, ambil tuala dia ke, kan dia pakai towel kan? So dia pakai towel, okey? Syarimah, masya-Allah. Alright. So kedua, kita pastikan kita ada selipar di dalam toilet. Kita galakkan anak kita berselipar sebab itu adalah sunnahnya yang Nabi dah pesan. Alright. Ketiga, kita galak anak itu berdoa. Okey, apakah doa tandas itu? Mesti semua orang ingat kan? Alright, Hasnah, Nurul Hidayah. Alright. Apakah doanya?
Okey, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Alright. Baik. Lepas tu bila dalam tandas itu, kita galakkan anak juga untuk melangkah dengan kaki kiri. Okey? So kaki kiri ini kita galakkan dan kita kena buat dulu. Kita kena demo dulu. Okey? Sebab ada faktor-faktor kenapa Nabi dah pesan gitu. Okey? Jadi apa ni? Hazikah, mohon kongsi tips elakkan atau cara leraikan anak yang bergaduh bila berebut mainan. Baik, sekejap sabar ya. Saya habiskan satu hadis ini. Okey, kita dah berdoa, langkah kaki kiri dan kita digalakkan tidak menghadap kiblat. Didik anak itu untuk cari dekat tandas tu mana kiblat, tapi jangan menghadap. Okey, mengereng sikit. Okey? Dan of course, jangan ajar anak untuk membuang air kecil sambil berdiri. Terutama anak lelaki. Tolong. Didik anak itu untuk beradab, okey, melakukan aktiviti, melihat bagaimana cara dia membuang air kecil. Okey? Jadi setelah itu ajar dia untuk membersihkan. Okey, membersihkan dan ajar dia istilah-istilah yang betul. Maaf ya, kalau anak itu lelaki, ajar dia istilah zakar. Kalau anak itu perempuan, ajarlah istilah dia faraj. It's okay. It's very important sebab dia faham bahasa itu. So, minta dia berdehem untuk ataupun dia mengurutkan perut dia supaya keluar segala air najis itu. Okay? Dan selepas itu, dia mestilah belajar membersihkan, okay, dengan tangan kiri. Ajar dia. Buat aktiviti ajar untuk dia pegang pipe itu dan dia mensucikan guna sabun dengan tangan kiri. Kita kena tengok itu. Okey, selepas dah bersih, letak pipe balik, letak sabun, bersihkan tangan dia, suruh dia cara bersihkan tangan dia. Itu aktiviti yang kita perlu tengok. Okey, bersihkan tangan dia, lepas tu pastikan dia tutup pipe betul-betul dan dia melangkah keluar buka selipar dengan kaki kanan. Okey? Dan dia berdoa. Apa doa dia? Doa keluar tandas. Alhamdulillahillazi azhaba anni haza wa afani. Alright? Jadi doa ini kita nak pastikan anak itu sentiasa meminta perlindungan Allah dan kita bersyukur. Habis doa atau adab ke tandas. Ada berapa adab tu? Siapa boleh beritahu ada berapa adab? Ada 11 adab yang semua ada hadis-hadisnya. Alright. Baik, seterusnya. Jadi bila anak itu sudah berada di depan di meja makan, kita nak ajar dia apa? Ajar dia adab makan. Alright, apa adab makan tu? Dalam kajian saya ada 13 adab makan. Nampak mudah makan. Kita hidang anak tu makan. Bagaimana anak itu makan? Aktiviti untuk sepanjang musim COVID ini adalah aktiviti untuk mendidik anak makan dengan beradab. Okey, bukan 11 adab, 11 adab ke tandas. Okey, adab tandas ada 11. Alright. Okey, sekarang adab yang kedua ada adab makan. Pertama, kita pastikan, okey, 11 adab ke tandas ya. Okey, pertama kita pastikan meja makan ini okey bersih. Kalau kita makan di bawah, kita bentanglah seprah. Okey, itu adalah adab yang pertama. Pertama ya, adab makan. Kedua, kita galakkan anak kita bersihkan tangan, cuci tangan betul-betul, okey, hingga ke pergelangan tangan dengan teknik yang betul. Dan juga digalakkan untuk buat aktiviti sains, aktiviti demo. Contoh macam mana? Pakai sarung tangan. Okay, pakai sarung tangan, lepas tu letak warna putih ke watercolor, letakkan, okey. Lepas tu ajar anak cuci sarung tangan tu warna biru contohnya, letak warna putih, pewarna putih. Ajar anak tu cuci tangan, teknik yang 7 teknik itu dan tengok bersih tak tangan itu yang berbalut dengan glove itu.
Supaya dia tahu, oh sebenarnya teknik yang 7 itu kena buat betul-betul. Baik. Okey, ada lagi sila kongsikan, sila share. Masya Allah, saya dah nampak satu pemenang dah. Siapakah pemenang yang kedua dan yang ketiga? Saya akan sertakan dengan buku ini. Okey, buku ini sebab ibu ayah mungkin tidak ada idea. Jadi tak tahu nak beli kedai mana. Yang ni saya akan kirimkan. Okey, ada 6 tunjang-tunjang yang. Jadi ibu ayah boleh tengok dalam buku ni apa aktiviti nak buat. Bukan ada aktiviti pun, tapi dia punya konten-konten ataupun dia punya silibus yang boleh diterapkan. Baik. So yang pertama tadi alas meja. Kalau dah ada meja, kalau tidak bersihkan. Kedua, Hani tulis lagi dah ni, tak pasti tu. Alright. Kedua, cuci tangan sudah, nombor 2. Okey, yang ketiga, membaca doa sebelum makan. Okey, kalau dia boleh menghafal doa, okey, fine, good. Kalau tidak, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minta dia baca dengan betul, tepat. Okey, dan dia tak ada tangan gitu. Okey, lepas tu itu yang ketiga. Yang keempat, duduk cara sunnah. Okey, kalau boleh duduk bawah, hajar dia. Kata kita kembang sempra, duduk bawah, duduk cara sunnah. Dan duduk cara sunnah adalah dengan kita meletakkan lutut kita. Okey, duduk cara sunnah, kita letakkan lutut kita menekan sikit pada perut kita itu. Lutut kanan ya. Kaki kanan naikkan. Seperti kita duduk bawah, tak dapat nak demo sini. Okey, itu yang keempat. So makan dengan apa? Dengan tangan kanan. Mungkin juga anak kita yang kidal. Okey, jadi kita kena galakkan juga makan dengan kanan. Walaupun dia makan dengan sudu garpu, galakkan juga memegang sudu itu dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri garpu itu supaya dia boleh dua tangan. Yes, Suhaili, Syahira. Okey. Keenam, sudah 5 ya. Keenam, makan dari yang ada dekat dengan dia. Okey? Kita kena galakkan anak kita. Kan kita satu keluarga duduk satu meja. 6 orang, 8 orang. Jadi, apa yang terhidang dekat dia, kita tak pasti macam mana kan? Kita tak pasti. Jadi, kita tak tahu sama ada yang kalau contoh kita hidangkan ketulan ayam. Okey? Dalam pinggan. So ayam dekat dengan dia mungkin peha, mungkin wing, mungkin thigh, mungkin breast ke whatever. Kita galakkan dia jangan pilih ambil peha, ambil whatever dia suka. Okay? Itu adalah saya yang sebelum ini dididik dididik untuk memilih apa yang nak. Saya dah spoil lah. Sebab saya tak makan kecuali bahagian peha. Saya suka bahagian peha. Sebab saya digalakkan pilih. Jadi saya nak anak yang nombor 3, saya pilihlah apa yang saya nak. Sampai besar, susah saya nak makan bahagian lain. So, kita galakkan anak kita ambil bahagian yang paling dekat. Sunnah seterusnya adalah makan dari apa yang dekat dengan dia. Kita galakkan. So, kalau dekat dia adalah wing, dia ambil wing lah. So, dia boleh makan semua bahagian ayam itu contohnya. Okay? Dan kita galakkan anak juga untuk makan, jangan makan sampai sepenuh jari dia penuh gini. Okay? Yang keenam adalah makan dari ada yang dekat dengan dia. Yang ketujuh adalah makan dengan 3 jari ataupun bercermatlah makan. Yang ke-8 tidak mengambil, bila makanan jatuh ambil dan makanlah. Okay? Itu sunnah. If ada makanan, okey, ni saya punya fries hari ni. Ada makanan, dia terjatuh. Terjatuh ke immediately boleh ambil dan makan. Kotor ke? Tak. Kajian telah menunjuk in 5 seconds makanan tu belum dicemari bakteria. Believe me, ini yang saya belajar. So, bila anak itu makan, dia dah makan yang dekat dan dia makan depan dia, ajar dia untuk dia makan sehingga licin. Okey, yang ke-8, bila makanan jatuh, ambil dan makanlah. Okey, bersihkan pinggan itu, digalakkan jangan tinggal 1 butir nasi pun atau mi pun. Okey, dan jilat jari. Okey, jari yang dimakan tu jilat 3 jari itu, dijilat sikit-sikit, bukan jilat semua gitu, tapi sebab itu ada enzim. Enzim itu sihat untuk badan. Okey. Dan tidak digalakkan anak makan sambil bersandar.
Okey, itu nombor berapa dah? Nombor 10. Okey, tidak boleh makan sambil bersandar sebab itu tidak baik untuk kesihatan dan Nabi tak buat. Nabi duduk bersimpul dengan kaki tegak belah kanan dan makan. Okey, dan yang ke-11 tidak mencela makan. Okey, makan apa yang ada, kalau tak ada diam. Alright. Yang ke-12, tidak makan makanan yang terlalu panas. Okey, sunnahnya adalah kita dan tidak boleh menghembus makan. Okey? Makanan yang kita tak galakkan untuk anak hembus, tak boleh. Okey? Makanan itu jangan, yang panas tu jangan dihembus. Biarkan dia sampai boleh dimakan. Okey, dan akhir sekali membaca doa setelah makan. Ada 13 adab makan yang telah Umi sampaikan tadi, 11 adab ketandas yang telah Umi sampaikan tadi. Baik, alhamdulillah. Alright. So dalam masa yang terhad ini, Umi buka pada soalan jikanya ada. Okey, Umi nak tengok siapa yang paling banyak sekali merekod. Of course, yang paling nyata di sini adalah Hani. Okey, Hani Jaludin. This is for you. Nanti Umi akan kirimkan. Sila kirimkan sila kirimkan alamat dan untuk Umi Umi hadiahkan senaskah Quran tafsir ini bersama dengan buku pentaksiran ini. Okey, Ani duduk mana ni? Okey. Alright, saya nak pergi kepada soalan yang tadi tentang bila anak bergaduh itu. Siapa yang bertanya ya? Saya tengok balik. Siapa yang bertanya tadi? Ya, Ibu Efi. Aktiviti fitrah keimanan, fitrah kinestetik, fitrah jasmani, fitrah tumbuh kembang, fitrah bahasa, okey, dan estetika. Alright. Okey, dalam buat donat itu sudah ada ya. Bu Efi. Baik. Saya nak cari siapa yang menyoal saya tadi. Okey, ada tak di sini? Anak untuk sangkutkan rezeki dengan Allah. Ya, betul. Okey. Sila appear. Siapa yang bertanya tadi tentang anak yang bergaduh tadi. Masya Allah. Sebenarnya anak-anak itu bukannya bergaduh. Okey, kita yang istilahnya bergaduh. Okey, kita yang istilahnya bergaduh. Jadi sebenarnya kita perlu leraikan dengan mula-mula kita tenang. Okey, Ibu Evi pesan kita kena waras. Okey, waras dulu. Okey, sebelum kita meletakkan apa-apa Hazikah yang tanya ya. Saya tengah cari balik apa soalan Hazikah tadi. Anak bergaduh. Tak apa, saya dah ingat soalan itu. Ya Hazikah. Jadi pertama kita kena diri dulu. Diri kena waras, kena istighfar. Okey, anak berapa orang Hazikah? Okey, jadi anak itu kena faham. Hazikah kena kenali anak itu, dia punya learning style. Sama ada anak itu adalah anak yang auditory, sama ada anak itu kinestetik atau anak itu adalah visual. Okey, cuba belajar tengok bagaimana anak itu dia punya learning style dia. Dan kenali juga sama ada anak itu dia punya kecerdasan dia macam mana. Adakah anak itu kinestetik, linguistik, anak itu adalah interpersonal, intrapersonal, visual, logical mathematic, okey, naturalistic, dan kita kena tahu semua itu. Ada 8 lebih kurang, okey, dan dia mungkin naturalist. Jadi kalau anak kecil senang kita divert ke attention dia. Okey, kita divert ke attention dia dan kita jangan tumpukan kepada pergaduhan itu. Jangan tumpu, kita divert ke attention dia untuk dia tidak ingat lagi gaduh itu. There's no sibling rival ya. Okey, jangan menyebelahi mana-mana. Okey, tidak boleh menyebelahi mana-mana kerana kita nak galakkan anak itu sentiasa harmoni. Okey, supaya abang sayang sebenarnya adik tu. Okey, adik sayang abang. Okey, kenalah sayang-sayang, nanti sakit. Okey, waktu itu tidak boleh menggunakan kata-kata marah. Okey, tenangkan dia supaya mungkin waktu faktor dia bergaduh itu mungkin dia lapar. Dia punya
basic need tu perlu dipenuhi dulu. Adakah dia lemas, belum mandi, dia lapar, dia belum makan, mungkin dia tak selesa, keadaan rumah tu panas, okey. Jadi mungkin menyebabkan dia beremosi. Kaji dulu semua-semua itu. Okey, mungkin mainan dia rebut itu tak cukup. Okey, memanglah mungkin satu kan. Dan mungkin kalau anak yang lebih besar sikit, okey, yang lebih besar sikit, kita mungkin akan boleh bagi giliran. Kita boleh bawa perundingan. Okey. Okey. Kita kena runding dengan anak itu supaya dia boleh bertolak ansur. Okey. So banyakkan aktiviti yang kita tunjukkan tolak ansur itu. Okey, boleh? Okey. Umi, bagaimana nak pujuk anak jangan malas-malas atau tangguh sesuatu? Satma, I'm coming. Biasalah. Okey. Biasalah, anak saya pun, anak kita pun semua kan. Yang penting masa itu fokus dia kat mana? Tadi Azikah, mungkin istilah-istilah kata-kata positif itu you kena buat. You kena kenal bahasa cinta anak itu. Adakah anak tu suka sentuhan, suka hadiah, suka affirmation, sukakan masa quality ataupun macam mana? Anak itu perlu tahu 5 bahasa cinta itu. Okey? Jadi yang untuk anak yang jangan malas-malas ni, kita tanya pula sama ada dia fokus ke apa. Yang paling hantu, yang paling masalah sekarang ialah kita punya gadget. Itu menyebabkan anak tidak fokus bila kita panggil. Agak-agaknya anak kalau disumbatkan dengan earphone itu, dia boleh dengar tak dia cakap? Tak. Okey? Kalau dia tengah tengok dia punya game, dia tidak akan fokus. Dan dia sangat-sangat rugi. Anak 2 tahun ke bawah tidak boleh ada gadget di tangan. Okey, untuk itu siapa boleh catatkan 13 adab yang Umi telah sebut tadi dalam adab makan. Okey, siapa boleh catat 13 adab makan? Okey, Umi bagikan hadiah. Siapa lagi seorang saya nak catat? Siapa boleh catat? Okey, 11 adab ketandas. Okey, Umi dah janji 3 hadiah tadi. Alright, Syarul Nizam, masya-Allah. Alright, ada apa-apa soalan? Okey, boleh kita rumuskan balik. Okey, raikan anak, keunikan anak. Jadilah, jangan mengaku kalah ibu ayah. Okey, terus 3S itu survival, sustain dan sukses. Insya-Allah, jadikanlah kita wanita, ibu, ayah yang kuat. Kita kuatkan diri kita seperti berada dalam kepompong rama-rama, dan kita akan selepas ini terbang tinggi, terbang cantik. Okay, prepare yourself untuk musim COVID ini, insya-Allah. Okay, Azian, thank you for the wish. Okay, alhamdulillah. Alright, untuk itu, okay, siapa yang boleh catat hadis ini, masya-Allah. Tak cukup ni Hidayah, tak cukup. Saya dah ada. Alright, pemenang kedua adalah Hidayah sebab dia dapat Nurul Hidayah Mustafa sebab dapat mencatatkan 13 adab makan. Jom kita tengok. Pastikan meja makan bersih, bersihkan tangan, membaca doa, duduk secara sunnah, makan tangan kanan, ambil makan yang lebih dekat, makan dengan 3 jari, ambil makan yang jatuh, habiskan makanan, jilat hujung jari, tidak bersandar, tidak galak makanan yang panas, membaca doa selepas makan. Jom. Sudah ada untuk Hidayah ni. Alright. Okay, Quran insya-Allah. Saya cari seorang lagi untuk mencatat 11 adab adab tandas. Saya bacakan balik untuk saya nak juga hadiahkan kepada yang dah ada depan mata saya ni. Alright. Hani dah dapat, Noh dah dapat. Iaitu tutup kepala, pakai selipar, doa, melangkah kaki kiri, menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat. Okey. Yang ke-6 saya lupa, tidak bercakap dalam tandas. Okey, supaya jangan dia buat yang kecil sambil berdiri. Okey, beristinja dengan tangan kanan, bersihkan tangan selepas bersihkan tangan selepas dia ke tandas, melangkah dengan kaki kanan, dan yang ke-11 berdoa sesudah keluar tandas. Okey, siapakah orang yang ketiga yang layak mendapat hadiah Quran daripada Umi? Insya-Allah Hidayah sudah dapat. Okey, yang ketiga. Alright.
terbang tinggi dan cantik. Masya Allah. Okey, untuk itu Umi akan tengok dalam Facebook nanti siapa yang layak untuk hadiah ketiga ini, insya-Allah. Untuk itu siapa yang nak buku ini, boleh Umi kirimkan untuk anda yang ibu-ibu yang perlukan panduan, insya-Allah. Quran ni juga boleh didapati di Shopee, dan ataupun Umi boleh siapa nak Quran ni juga kita galakkan juga untuk kita hadiahkan, okey, kepada kawan-kawan kita, pada ibu kita. Beli di di Karya Bestari. Nanti Umi akan bagi nombor telefon dia siapa yang nak, okey. Alright. Untuk itu sekian saja. Okey. Umi minta ampun dan maaf tersalah kata, terkasar bahasa. Sempena birthday Umi ini, Umi halalkan siapa-siapa yang pernah bersahabat dengan Umi, tolong ampunkan saya, ampunkan dosa saya. Moga persahabatan kita terus merkar, cemerlang, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat menyambut Ramadan.